Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, di atas sifatnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana yang kita sebut di dalam solat maupun ketika kita memulakan membaca surah dengan gelaran Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, seperti mana yang telah disebut oleh para ulama tafsir yang mentafsirkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dengan tafsiran Ar-Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah, yang bermaksud Allah itu Maha Pemurah kepada hamba-hambanya di dunia ini, yang mana Allah telah memberi kita segala nikmat kesihatan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki. Sama ada orang itu beriman ataupun tidak beriman, Allah memberi rezekinya dengan sama rata tanpa memilih kasih ataupun tanpa mementingkan darjat seseorang. Dia bermaksud Allah itu pemurah. Allah berikan rezeki itu bernikmat yang berupa oksigen, semua menikmati oksigen itu tanpa adanya kekurangan, tanpa adanya pilih kasih antara orang Islam ataupun bukan Islam. Itulah buktinya Allah itu Maha Pemurah di dunia. Wa Rahimul Akhirah bermaksud Allah itu mengasihi, menyayangi hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang terbesar sekali, iaitu nikmat syurga, nikmat keredaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Lalu atas keredaan Allah Subhanahu wa taala barulah mereka layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita tidak boleh mengklaim, kita tidak boleh mendakwa kita layak masuk ke dalam syurga atas sebab ibadah-ibadah yang kita lakukan. Belum tentu lagi kita meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala atas segala ibadah yang kita lakukan. Semuanya bergantung kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap perbuatan, setiap amalan itu bergantung kepada niat. Sekiranya kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, kita membuat sesuatu ibadah hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah Allah baru meredai kita. Itu sebab bila kita bertemu dengan Allah nanti, ada disebut dalam Quran, bila manusia itu dibentangkan segala amalan mereka, ada yang di kalangan mereka yang dalam keadaan hairan, tercengang-cengang, yang umurnya 80 tahun telah pun melakukan ibadah tanpa ada berkurang, solat berjemaah tidak pernah terlepas, tapi bila dibentangkan segala amalan mereka kurang, tidak mendapat seperti mana yang diharapkan. Semuanya kerana keikhlasan. Jadi bila kurang ikhlas, kuranglah pahala. Bila tingginya ikhlas, maka full mark ataupun penuh, sempurnalah kita punya pahala. Jadi tuan-tuan, pada hari ini kita telah diberi maklum, kita akan membicarakan pasal ibadah haji ataupun hari raya korban ataupun hari raya haji. Tuan-tuan, saya ini seorang guru. Kemungkinan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ni seperti mana saya mengajar dalam kelas. Jadi saya mohon maaflah sekiranya saya mengajar seperti mana saya mengajar dalam kelas. Maksudnya macam straightforward ataupun kurangnya berjenaka, sebab di sekolah, di kelas kita pun direct to the point, kita bercakap tak ada melirik-lirik. Fokus kita ilmu
dan pengisian. Ya. Jadi tuan-tuan, Zulhijjah yang akan bakal kita tempuh iaitu 10 Zulhijjah ataupun pada hari raya haji, hari raya Korban. Bulan Zulhijjah ini dalam erti kata bahasa Melayu, bermaksud haji. Hijjah itu bermaksud haji. Jadi dalam bulan itu memang adanya ibadah yang paling baik, iaitu bulan untuk kita mengerjakan ibadah haji. Bulan Zulhijjah adalah kemuncak bulan haji. Zulhijjah sendiri membawa arti bulan haji sejak dari zaman sebelum Rasulullah SAW lagi. Segala umat manusia telah pun mengerjakan haji di dalam bulan Zulhijjah. Jadi kita terangkan sedikit fadilat bulan Zulhijjah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kenapa saya sebut Sayyidina? Sebab semua sahabat-sahabat Nabi telah pun diberi jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka semua di dalam syurga. Sebab itulah adanya perkataan radhiyallahu an. Radhiyallahu anhum, keredaan Allah kepada mereka. Maksudnya mereka telah menerima keredaan Allah. Jadi mereka layak diberikan penghormatan dengan penghormatan Sayyidina ataupun Sayyidina ataupun Sayyiduna. Mana-mana dah tuan-tuan. Boleh Sayyidina boleh, Sayyidina pun boleh. Jangan sebut Sayyidina itu permainan, sudahlah. Sebenarnya Sayyidina itu bermaksud tuan. Tuan. Jadi kita menghormati Rasulullah SAW, kita juga menghormati para sahabat Nabi. Sebab Nabi kata segala urusan sahabat itu adalah bergantung kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tidak layak untuk menceritakan keburukan. Apa-apa yang ada kelemahan pada sahabat Nabi itu kita diam-diamkan sajalah. Nabi SAW bersabda, tiada suatu hari pun amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan melainkan pada hari-hari ini, iaitu 10 hari Zulhijjah. Para sahabat baginda bertanya, tidak juga jihad pada jalan Allah mengatasi kelebihan hari-hari tersebut? Ujar baginda, tidak juga jihad pada jalan Allah kecuali seorang yang keluar dengan jiwa raga dan hartanya dan tidak membawa pulang apa-apa pun kerana habis disumbangkan untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kata kat sini, jihad ini dia punya ruang lingkup dia luas. Bukanlah semata-mata kita nak berperang dengan orang yang menentang Islam, tapi apa-apa yang berkaitan untuk memenangkan agama Islam, untuk menyebarkan agama Islam, memuliakan agama Islam, sepertinya majlis-majlis ilmu, seperti menyampaikan ilmu, seperti menunjukkan akhlak-akhlak Rasulullah SAW untuk kita amalkan kepada orang lain, itu juga dikatakan jihad. Imam Ahmad radhiyallahu an dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tiada satu hari pun amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan melainkan pada hari-hari 10 Zulhijjah ini. Kerana itu perbanyaklah padanya tahlil. Tahlil bukan tahlil tu kita baca tahlil tu tuan-tuan. Bila ada orang meninggal je, kita baca tahlil. Tahlil di sini maksudnya la ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar dan tahmid Alhamdulillah. Jadi bila orang sebut takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid Alhamdulillah. Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud seutama-utama hari adalah hari Arafah. Tak lama lagi lah. Antara amalan bulan Zulhijjah ialah menunaikan ibadah haji. Kita tak pergi haji, jadi kita ada amalan kita di sini. Dan umrah merupakan sebaik-baik amalan. Banyak hadis menyatakan kelebihan ibadah ini, antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu umrah ke umrah yang lain. Umrah tuan-tuan, bukan haji lagi. Satu umrah ke umrah yang lain menghapuskan dosa yang dilakukan di antara keduanya, dan haji yang baik diterima tiada baginya balasan melainkan syurga. Jadi tuan-tuan, bila kita menunaikan umrah tahun ini sampailah ke tahun depan, kita buat umrah lagi, maka kita telah diampunkan dosa-dosa.
Tapi bukan dosa besar tuan-tuan ya. Dosa besar kita kena bertaubat dah. Tidak ada jalan lain, kita kena bertaubat. Antaranya melakukan syirik, lepas itu kita berjudi ke, kita melakukan perbuatan yang menyalahi agama Islam yang besar, itu dosa besar. Tidak ada jalan lain kecuali kita bertaubat. Yang dimaksudkan sini dosa-dosa ialah dosa kecil. Jadi Allah ampunkan semua sekali. Tinggal dosa besar je. Terpulang pada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berpuasa pada hari-hari tersebut atau sekadar kemampuannya, terutamanya pada hari Arafah. Tidak dinafikan bahawa puasa adalah antara amalan terbaik dan adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya puasa ini bukan saja amalan yang telah Nabi amalkan. Sebelum-sebelum Nabi Muhammad SAW, para Nabi juga berpuasa dengan cara mereka yang sendiri. Sebab setiap Nabi ada mempunyai syariat yang tersendiri. Bagaimana cara solat dia, bagaimana cara puasanya berbeza dengan kita. Tapi Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, kita punya agama adalah agama penutup, agama sempurna yang membenarkan, yang merangkumi semua agama-agama para Nabi terdahulu. Jadi kita punya agama ni dah terbaik dah. Semua agama para Nabi yang kita gelar Hanif, agama Hanif, agama yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Tuan-tuan, kita nak kata kat sini, walaupun Nabi tak lahir lagi, walaupun Nabi tak wujud lagi, Nabi Adam alaihi salam telah pun disuruh berikrar dengan ikrar kalimah tauhid ataupun kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bermaksud Allah telah ada perancangan dia, iaitu akan adanya, akan timbulnya, akan datangnya Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada menyebut puasa itu adalah bagiku dan akulah yang membalasnya. Tuan-tuan, puasa ni hebat sekali. Allah kata puasa ni untuk aku. Akulah yang membalasnya. Jadi balasan Allah tu tuan-tuan jangan risaulah. Siapa yang berurus niaga dengan Allah takkan rugi. Confirm untung berlipat kali ganda. Jadi tuan-tuan jual pada Allah dengan amalan tuan-tuan, sembah kepada Allah, berikan kepada Allah dengan keikhlasan, Allah pasti balasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Jadi dia meninggalkan keinginan nafsunya, makanan dan minumannya semata-mata kerana-Ku. Kalau tuan-tuan lah buat sesuatu untuk majikan tuan-tuan, buat yang terbaik sampai tak makan sebab nak buat kerja, pasti majikan tuan-tuan suka. Bila suka, dia akan bagi tips ataupun overtime, bagi kerja, bagi gaji lebih. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Makan, berlapar, meninggalkan hawa nafsu kerana Allah, pastilah Allah suka. Jadi Allah kata Allah akan membalasnya. Macam mana balasan dia? Wallahu a'lam. Terserah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, puasa pada hari Arafah, saya mengharap Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang mendatang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jadi puasalah pada hari Arafah. Sebab apa? Akan dihapuskan dosa selama setahun antara tahun ini dengan tahun hadapan. Maksudnya Arafah tahun ini ke Arafah tahun depan. Takbir, amalan pada bulan Zulhijjah, iaitu takbir Allahu Akbar dan berzikir padanya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang termaklum. Hari-hari tersebut dijelaskan sebagai 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Sebab itulah para ulama menyarankan supaya kita perbanyakkan zikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Yang maksudnya, oleh kerana itu perbanyakkanlah padanya tahlil, takbir dan tahmid. Jadi kita ni start pada hari ini, tuan-tuan berzikirlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu takbirlah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu tahmidlah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab ini memang termaktub dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi jangan tinggalkan. Bila Allah sebut, bila Nabi sebut, Nabi mention ni maksudnya Nabi apa mention ni? Nabi utamakan. Nabi macam utamakan sesuatu amalan tu, bermaksud amalan tu bagus, kita patutnya utamakan. Kemudian yang keempat, bertaubat dan meninggalkan segala maksiat dan dosa. Semoga amalan baik dapat mencapai keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah kata satu hari itu hari yang mulia, hari itu tuan-tuan bertaubatlah. Tinggalkan segala maksiat, sebab hari itu hari kegembiraan, hari kesukaan Allah, hari yang Allah suka. Jadi bila Allah suka, tuan-tuan tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, sudah pastilah Allah akan ampunkan dosa tuan-tuan. Jadi bila kita nak minta lebih bayaran pada majikan kita, kita tengok kan majikan kita gembira ke tidak. Kalau majikan kita monyok, muka sedih, kita cakap nak tambah gaji, confirm tak dapat tuan-tuan. Confirm kena ceramah, kena maki, kena apa semualah. Tapi kalau gembira, tuan-tuan minta, kemungkinan majikan tuan-tuan bagi. Jadi, di situ kita boleh nampak macam mana hubungan kita dengan Allah. Jadi hari Zulhijjah adalah hari kegembiraan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah semestinya ambil peluang untuk perbanyakkan taubat dan juga meninggalkan maksiat dan dosa. Okay, kemudian memperbanyakkan amalan soleh, terutama amalan sunat tambahan seperti solat sunat, tahajud, berjihad, membaca Al-Quran, seperti Ramadan juga. Sebab Ramadan pun dikatakan bulan mulia, bulan Zulhijjah pun mulia. Jadi dia punya amalan pun perbanyakkan solat sunat, berjihad, membaca Al-Quran, suruh orang buat baik je. Tuan-tuan, bilang sama anak kita, buang sampah dalam tu sampah. Itu pun satu suruhan yang baik. Mencegah kemungkaran. Jangan tengok TV lama-lama, jangan tengok TV yang ada perkara yang melalaikan pada anak-anak. Itu pun dikira mencegah kemungkaran dan seumpamanya, kerana semuanya akan digandakan pada hari-hari tersebut. Maksudnya, kalaulah contohnya bulan sebelum-sebelum ini Allah bagi 10 pahala, tapi bulan ni Allah akan gandakan 100 pahala. Begitulah contohnya. Tapi tak betul ke tidak, tak tahulah kan. Itu semua bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang dikerjakan ketika itu walaupun kecil, tetapi lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan pada hari-hari yang lain. Begitu juga amalan yang besar seperti berjihad di jalan Allah, yang dikategorikan di antara amalan yang terbaik, tidaklah mendapat kehebatan pahala pada hari-hari itu, melainkan kuda kenderaan yang ditungganginya terbunuh binasa, darahnya keluar, dia cedera atau mati syahid. Jadi tuan-tuan, bila kita mengerjakan jihad pada hari tersebut, hari inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita keluar untuk berjihad, tiba-tiba kita punya kenderaan rosak, kita accident, tak patah jari, tercabut tangan ke, tercabut kaki ke, meninggal ke, dia kata apa? Di sini tidak adalah kehebatan melainkan pada hari-hari tersebut, hari bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, bila Allah dah kata begitu, maksudnya hebatlah bulan Zulhijjah. Disyariatkan bertakbir pada beberapa hari yang mulia itu pada waktu siang atau malam, terutama selepas menunaikan fardu 5 waktu, solat 5 waktu yang dikerjakan secara berjemaah. Itu bezanya raya Aidilfitri dengan Aidil Adha. Aidilfitri habis solat, habis sudah kan dia punya takbir. Tapi kalau Aidil Adha 3 hari kita bertakbir, 1, 2, 3 kan, 1, 2, 3, ialah 3 hari kita akan bertakbir. Jadi itu kehebatan bulan Zulhijjah. Disyariatkan, disuruh. Disuruh.
Tak ada diwajibkan, disuruh bertakbir pada hari-hari tersebut. Kemudian disyariatkan amalan berkorban, menyembelih haiwan ternakan. Nanti kita akan cerita pasal korban di sebalik kisah melalui Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS dan Siti Hajar. Sebentar lagi kita akan cerita. Setiap Muslim hendaklah berusaha menunaikan solat hari raya secara berjemaah, mendengar khutbah oleh imam selepas solat tersebut supaya mendapat pengajaran daripadanya. Sepatutnya kita mengetahui hikmah di sebalik raya ini, yang merupakan hari menyatakan kesyukuran dengan melakukan kebaikan. Janganlah dilakukan padanya perkara yang mendatangkan kemurkaan dengan mengerjakan maksiat, sombong, bertengkar, bergaduh dan sebagainya, yang menjadi sebab terhapusnya amalan kebaikan yang dikerjakan sebelum itu. Jadi tuan-tuan, ambil peluang pada bulan ini untuk kita berbaik-baik dengan orang yang kita telah bergaduh. Jangan kita sombong, kita kenalah tawaduk, rendah diri, dan juga segala amalan maksiat. Maksiat ni bukannya orang kapal-kapal gitu. Maksiat ni semua perbuatan berdosa tu maksiat lah. Contoh menipu ke, mencuri ke, apa ke, semua tu maksiat lah. Jadi bukan hanya tertempu kepada perzinaan, maksiat. Orang sekarang faham maksiat tu perbuatan yang menjurus kepada zina. Tidak, maksiat semua perbuatan yang berdosa. Okey. Terus kita kepada jasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam bulan Zulhijjah ini ada 3 kisah yang hebat, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah. Sebab apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ni merupakan bapa sekalian Rasul. Kenapa digelar begitu? Sebab daripada Nabi Ibrahim ramainya Rasul yang lahir daripada keturunan baginda. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya daripada susun galur keturunan Nabi Ibrahim AS. Sedikit kita cerita antara Bani Israel dengan Islam. Semuanya datang daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berkahwin dengan 2 orang isterinya, satu Siti Hajar, satu Siti Sarah. Daripada Siti Hajar itu lahirnya Nabi Ismail AS. Daripada Siti Sarah pula lahirnya Nabi apa tadi? Nabi Yaqub ke Nabi Ishak? Nabi Ishak. Kemudian daripada Nabi Ishak lahir pula Nabi Yaqub. Dalam tafsir Al-Azhar, karangan Profesor Hamka ataupun Abuya Hamka, mengatakan Nabi Yaqub ini digelar oleh dia punya kawan-kawan dia lah, orang sekeliling menggelar dia Israel, menggelar Nabi Yaqub Israel. Jadi semua yang datang daripada Nabi Yaqub, keturunan-keturunan dia, semua tu kita gelar Bani Israel. Jadi Nabi Ismail pula turun nasab dia sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Israel itu sombong? Sebab daripada Nabi Yaqub sampai ke Nabi Isa alaihissalam semuanya berketurunan Bani Israel. Jadi mereka kata mereka punya keturunan, mereka punya kaum adalah mulia. Sebab itu Allah pilih mereka dari kalangan mereka para nabi. Tiba-tiba Nabi yang terakhir Allah datangkan daripada Nabi Ismail. Jadi mereka pun tak boleh terima kenyataan, dan mereka pun tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saja tuan-tuan, sombong, takbur. Syaitan pun sebab dikeluarkan daripada neraka sebab sombong dan takbur. Besar dosa takbur ni boleh menyebabkan kita tergelincir daripada akidah. Syaitan dia tidak mahu ikut perintah Allah, hormat sujud pada Nabi Adam AS, dilaknat Allah, dikeluarkan daripada syurga dan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Sombong. Jadi tuan-tuan, kita tidak boleh sombong seperti mana yang dilakukan oleh Bani Israel
Bani Israel. Dan juga kita tak boleh menghina Israel. Kita kata Israel lah, teruk lah, apalah. Israel tu gelaran bagi Nabi Yaqub. Jadi yang tak betul ialah Bani Israel. Jadi Israel tu gelaran bagi Nabi Yaqub. Daripada Bani Israel itu pula, Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azhar dia mengatakan ada 12 ke 7 keluarga daripada Bani Israel. Salah satu keluarga itu, kaum itu digelar dengan gelaran Yahuda. Yahuda. Daripada Yahuda itulah lahirnya keturunan Yahudi. Jadi Yahudi dengan Israel sama saja tuan-tuan. Itu sebablah Yahudi backup Israel, Israel backup Yahudi. Sebab 2 kali 5, 5 kali 2. Ya. Okey, selepas Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kaum Yahudi tentang nikmat yang banyak diberikan kepada mereka dan akibat besar jika mereka enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjelaskan kedudukan bapa daripada keturunan mereka, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan juga bapa kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang zuriatnya melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi Ibrahim itu agama dia sama dengan agama Islam. Kalau mereka claim agama mereka lebih dahulu daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kata Nabi Ibrahim alaihissalam punya agama sama dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana? Mereka kata mereka pengikut Nabi Ibrahim, mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi Allah kata tak betul. Sebenarnya ajaran Nabi Muhammad itulah menyerupai ajaran Nabi Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan, mereka punya dakwaan telah pun dipecah tembelangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, iaitu suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, iaitu pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun bermohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apa jua kiranya dari keturunanku pemimpin ikutan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Nah, memang betul Allah dah kata keturunan Nabi Ibrahim semuanya menjadi pemimpin-pemimpin, nabi-nabi. Tapi mereka yang ingkar dengan anutan, dengan ajaran para nabi ini, mereka itulah orang yang zalim, tidak akan mendapat janji-janji Allah. Ya. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kemuliaan Nabi Ibrahim dan bahawa Allah menjadikannya imam bagi umat manusia, menjadi anutan semua manusia dalam bab ketauhidan, iaitu sembah Allah semata-mata, ya? Bukan sembah yang lain. Iaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan semua perintah Allah dan larangan Allah yang diperintahkan kepadanya, ya? Lalu Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, ceritakanlah kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada ahli-ahli kitab. Ya. Tuan-tuan, besar tanggungjawab orang-orang ahli agama. Ya. Salah satunya ahli-ahli kitab Bani Israel, Yahudi, Nasrani telah pun memporak-perandakan, menukar, tambah kitab-kitab daripada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, telah diubah sesuai sesuka hati mereka. Yang mana mereka tak suka, mereka ubah. Yang mana mereka suka, mereka kekalkan. Jadi dia kata, Allah kata, ceritakanlah kepada orang musyrik dan kedua-dua ahli kitab, iaitu mereka yang meniru-niru agama Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal apa yang mereka lakukan bukanlah agama Nabi Ibrahim.
Hal ini kerana sesungguhnya orang yang menegakkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam itulah engkau ya Muhammad dan orang mukmin yang mengikutimu. Ceritakanlah kepada mereka cubaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang berupa perintah dan larangan. Jadi Allah dah kata dah, yang ikut ajaran Nabi Ibrahim ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah orang Israel, orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan, mendakwa mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tidak betul. Kalau mereka ikut perintah, ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah pastilah mereka menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi kita beruntung tuan-tuan. Kita lahir, kita dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah dah kata confirm tuan-tuan, kita ni ikut ajaran segala para rasul. Jadi tuan-tuan bersyukurlah. Ya. Kemudian Allah berfirman lagi, wa Ibrahim allazi waffa, dan juga dalam kitab Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya segala yang diperintahkan kepadanya. Jadi apakah bentuk suruhan dan larangan Allah kepada Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim dapat sempurnakannya sehingga Allah memuji baginda dalam Al-Quran tadi? Terdapat 6 maksud kalimah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Yang kita kata kalimah ujian ataupun larangan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu juga ada dalam Islam. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ada dalam perintah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia? Yang pertama, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan manasik haji. Segala ibadah-ibadah yang berkaitan dengan haji, Allah sudah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membuatnya. Nabi Ibrahim kata, Allah kata Nabi Ibrahim telah sempurna membuatnya, melaksanakan dia, berupa tawaf, haji, tawaf, sa'i, safa dan marwah, melontar jamrah dan tawaf ifadah. Itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Ada dalam Islam. Jadi Islam dengan agama ajaran Nabi Ibrahim sama. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan bersuci, iaitu menyucikan 5 anggota pada bahagian kepala dan 5 anggota pada bahagian tubuh. Ya. Iaitu yang pertama, di bahagian kepala menggunting misai. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Kemudian bersiwak, membersihkan mulut, gosok gigi ke, guna kayu sugi ke. Yang penting membersihkan mulut dan membersihkan belahan rambut kepala. Kemudian menyucikan bahagian tubuh badan seperti memotong kuku. Ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Ada dalam ajaran agama Islam. Allah perintahkan Nabi Ibrahim potong kuku, mencukur bulu kemaluan, bersunat, mencabut bulu ketiak, serta membasuh bekas buang air besar dan buang air kecil. Apakah yang sama antara ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenyataan ini telah diperintahkan dalam Islam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrati qassus syarib wa i'fa'ul lahyati was-siwak wastinsyaqul ma' wa qaslul azfar wa ghaslul barajim wa natful ibd wa halqul 'anah wa tiqasul ma'. Maksud dia, Aisyah radhiyallahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 perkara yang termasuk dalam fitrah, iaitu menggunting misai, membiarkan janggut, bersiwak, menyedut air dalam hidung, istinsyaq, memotong kuku, membasuh semua persendian tulang, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan cermat memakai air. Jadi inilah dia perintah
dalam ajaran agama Islam. Serupa seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim buat. Allah kata Nabi Ibrahim berjaya menyempurnakannya. Jadi tuan-tuan, kita berjayakah menyempurnakannya? Itu persoalan yang kita kena tanya. Tepuk dada, tanyalah diri. Tak boleh tanya iman, tuan-tuan. Iman ni kadang kurang, kadang naik. Tanya hati, tanya diri. Kalau tuan-tuan mahu mencontohi Nabi Ibrahim AS, mahu menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik, tuan-tuan buatlah. Ya. Okey, Ikrimah bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah kalimah yang diujikan Allah kepada Nabi Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim AS menunaikannya. Ibnu Abbas menjawab, ada 30 bahagian. Ya. 30 bahagian yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang ada dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 112, ya. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihu war-raki'un as-sajidun al-amiru nabil ma'ruf wan-nahu 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Maksudnya mereka itu ialah orang yang bertaubat, yang beribadah memuji Allah, yang mengembara untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan, yang melarang daripada kejahatan, serta menjaga batas hukum Allah, dan bergembiralah orang yang beriman, yang bersifat demikian. Jadi itulah 10 bahagian yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang ada dalam agama Islam. Bertaubat, beribadah, puji Allah, tuntutlah ilmu, kembangkan Islam, rukuk, solat, sujud, solat, menyuruh buat kebaikan, ya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu ada dalam Islam, ya, melarang daripada kejahatan serta menjaga batas hukum Allah. Kalau Allah kata wajib, wajiblah tuan-tuan. Janganlah kita pandai-pandai nak mengubah haram. Ya, Allah kata Allah dah halalkan makanan itu, jangan kita pandai-pandai mengharamkan. Ya. Itu mengubah hukum Allah. Seperti mana umat-umat dahulu, yang mana mereka tak suka, mereka akan haramkan, sedangkan Allah telah menghalalkan. Contohnya jual beli, mereka menghalalkan pula riba, sedangkan Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan arak, mereka menghalalkan arak. Jadi kita jangan seperti umat yang demikian. Okey, 10 lagi, iaitu bersifat dengan sifat orang mukmin, seperti mana dalam surah Al-Mu'minun dan Al-Ma'arij. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang pertama, khusyuk dalam solat. Bermaksud Nabi Ibrahim pun solat, tuan-tuan. Yang kedua, menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan sia-sia. Kita pun disuruh untuk menjaga diri daripada perbuatan dan perkataan sia-sia. Yang ketiga, berusaha membersihkan harta, zakat. Nabi Ibrahim pun telah Allah perintahkan untuk mengeluarkan zakat, membersihkan harta. Kita pun diperintahkan mengeluarkan zakat. Menjaga kehormatan kecuali kepada isterinya dan hamba sahaya. Jadi kita ni disuruh untuk jaga kehormatan supaya tidak melakukan zina hanya untuk isteri ataupun hamba sahaya. Hamba sahaya dulu-dulu, tuan-tuan, sekarang tidak ada. Jadi pada Nabi dilantik menjadi Rasul, kaum Arab jahiliyah di Mekah melakukan segala perbuatan yang Allah larang. Jadi mereka ini tidaklah mengikut ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Hanya ini keturunan Nabi Muhammad, bapa Nabi, ibu Nabi, datuk Nabi, mereka semua mengikut ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu yang digelar dengan agama Hanif. Jadi kita tidak boleh kata datuk Nabi, bapa Nabi, ibu Nabi, mereka semua beragama seperti agama-agama orang Yahudi, orang Nasrani, orang Israel. Sedangkan mereka beragama dengan agama Hanif, iaitu menyembah Allah semata-mata. Jadi kalau ada orang dakwa dah, sedangkan bapa Nabi pun tidak beragama Islam,
Kan Islam itu datang daripada Rasulullah. Betul? Macam mana bapa Nabi itu? Ibu Nabi kan sudah meninggal sebelum Nabi menjadi Rasul. Bila timbul macam tu, tuan-tuan, betul juga kan? Sudah. Jadi kita nak terangkan, bapa Nabi, datuk Nabi, ibu Nabi, semuanya menganut agama peninggalan Rasul-Rasul sebelum Nabi. Sebelum Nabi siapa? Nabi Isa AS. Ya. Jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad sangat lama, tuan-tuan. Sangat lama. Sehingga menyebabkan manusia itu dalam keadaan terhuyung hayam lah. Tidak ada pedoman. Satu ujian. Yang mana mereka kekal ikutan ajaran Nabi-Nabi Ismail, maka mereka digelar orang-orang yang mengikut ajaran agama Hanif. Jadi termasuklah Nabi Muhammad punya bapa, Nabi Muhammad punya ibu dan datuknya. Jadi Nabi Muhammad kekal dalam keturunan yang baik, yang mengikut ajaran yang benar. Okey. Yang seterusnya menjaga amanah dan janjinya. Kita dalam Islam, orang munafik bila diberi amanah, dia akan melanggar amanah. Jadi maksud Islam menyuruh kita menjaga amanah. Nabi Ibrahim pun disuruh menjaga amanah. Jadi sama. Nabi Ibrahim punya ajaran dengan Nabi Muhammad SAW punya ajaran sama. Kemudian tetap memelihara solat. Nabi pun suruh. Kemudian mempercayai kedatangan hari kiamat pun sama juga. Nabi suruh beriman kepada Allah, penguasa alam. Betul. Dalam surah Fatihah pun ada sebut. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi Allah penguasa alam. Beriman kepada para malaikat, beriman kepada kebinasaan alam, iaitu hari kiamat. Semua ada dalam Islam. Okey, kemudian perintah yang terakhir, 10 yang terakhir daripada 30 perintah itu ada dalam surah Al-Ahzab. Saya bacakan maksud sajalah. Sesungguhnya orang lelaki yang Islam serta orang perempuan yang Islam, dan orang lelaki yang beriman serta orang perempuan yang beriman, orang lelaki yang taat serta perempuan yang taat, orang laki-laki yang benar serta perempuan yang benar, dan orang laki-laki yang sabar dengan perempuan yang sabar, orang laki-laki yang merendah diri pada Allah serta perempuan yang merendah diri kepada Allah, yang berpuasa serta orang perempuan yang berpuasa, orang laki-laki yang memelihara kehormatannya, orang perempuan yang memelihara kehormatannya, orang laki-laki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah menyediakan baginya semuanya keampunan dan pahala yang besar. Itulah dia perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, ada dalam agama Islam. Jadi tuan-tuan, yakinlah dengan agama Islam. Kerana apa? Kita telah mengikut ajaran yang juga dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi yang menipu adalah bangsa-bangsa orang Yahudi dan Nasrani. Telah menukar tambah ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, sampailah kepada Nabi Isa AS. Ternyata Nabi Ibrahim dapat menunaikan semuanya dengan sempurna. Itu sebab Allah meninggikan darjat Nabi Ibrahim. Diperkenankan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta supaya keturunannya itu menjadi pemimpin semua manusia. Sebab Nabi Ibrahim telah berjaya menunaikan amanah. Jadi kita kenalah tunaikan amanah seperti mana yang telah diperintahkan dalam Islam. Jadi ibrah, pengajaran daripada Nabi Ibrahim yang berjaya menyempurnakan perintah Allah. Kita sebagai umat yang beriman kepada para Nabi dan Rasul, kita kena ikut menunaikan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Okey, kemudian doa Nabi Ibrahim AS buat bumi Mekah. Kenapa bumi Mekah ini istimewa? Ada kisah dengan doa Nabi Ibrahim AS. Ketika Allah menceritakan perkembangan Kaabah yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim AS, yang mana firman-Nya yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci iaitu Baitullah itu
tempat tumpuan bagi manusia untuk mengerjakan ibadah haji, tempat yang aman. Jadikanlah kamu makam Ibrahim itu tempat solat, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang untuk orang yang bertawaf dan orang yang beriktikaf, serta tinggal padanya dan orang rukuk dan sujud. Itu sebablah kita dengar bila kita datang mengerjakan haji, mengerjakan umrah, kita ada pantang larang. Sebab sudah Allah kata kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bersihkanlah rumahku iaitu Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang untuk orang itu mengerjakan tawaf, orang beriktikaf, tempat tinggal padanya dan orang-orang yang sujud dan rukuk di dalamnya. Ayat berbunyi, ketika kami jadikan rumah Baitullah itu tumpuan bagi umat manusia, tempat yang aman. Ini janji Allah. Bila kita pergi mengerjakan haji, kebanyakan orang tidak akan merasa puas. Bila pergi balik Malaysia, mesti akan rindu, mau pergi balik. Bahkan ada di antara kita yang bercita-cita mahu mati di sana. Sebab apa? Seronok sangat. Itulah kebenaran firman Allah Subhanahu Wa Taala, tempat tumpuan bagi umat manusia dan tempat yang aman. Jadi mereka tak puas. Pergi 30 hari tak puas, pergi seminggu pun tak puas, rasa nak pergi balik. Kemudian mereka berkumpul padanya, kemudian kembali tempat ke asalnya. Lafaz aman adalah tempat yang aman bagi manusia. Allah dah bagi jaminan, Mekah, Masjidil Haram, tempat yang aman. Tuan-tuan jangan risau, tidak ada nanti kata ugutan perang pada Masjidil Haram, pada Mekah, sebab Allah dah bagi jaminan, kecuali bila hari kiamat nanti. Mereka berkumpul di Baitullah dari pelbagai negeri dan semua tempat. Semua satu dunia datang kepada Kaabah. Itu Allah dah kata dah, confirm, memang betul. Aman dari gangguan musuh, tidak boleh membawa senjata dalam kotanya. Sedangkan pada masa jahiliah, orang yang ada di sekitar Mekah saling berperang, penggal memenggal, tetapi penduduk Mekah dalam keadaan aman, tidak seorang pun yang mengganggu mereka. Itulah seronoknya orang yang tinggal di Mekah. Kelilingnya berperang, bunuh-membunuh, tapi orang dalam Mekah di Masjidil Haram mereka aman, sebab telah dijaga oleh malaikat. Bila Allah kata telah dijaga oleh Allah, siapa yang jaga? Itulah dia punya utusan-utusan dia, para malaikat. Jadi siapa yang masuk Baitullah, aman sentosalah dia. Okey. Terus kita skip, kita masuk kepada jasa Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, kisah dia kita boleh jadikan teladan, antaranya ikhlas membangunkan Kaabah. Adik-adik, Nabi Ismail ni waktu muda-muda, dia ikut cakap bapak dia. Bapak dia suruh bina Kaabah, dia ikut, tak bantah. Padahal waktu itu dia boleh buat benda lain sesuai dengan usia dia. Tapi Nabi Ismail ikut perintah Nabi Ibrahim. Jadi kita kena contohi Nabi Ismail taat, ikut segala perintah bapanya yang baik. Kalau bapak perintah benda yang tak baik, jangan ikut pula. Okey. Sebagaimana sabda Rasulullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan asas tapak Baitullah Kaabah itu sambil kedua-duanya berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa pengajaran kita boleh ambil? Kita kena berusaha dulu, baru berdoa, baru bertawakal. Ini tak buat apa-apa tuan-tuan, kita telah berdoa pada Allah. Bagaimana mahu Allah terima? Jadi kita kena ikut pengajaran daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lepas tu taat pada ibu bapa. Kemudian yang terakhir, bagi Nabi Ismail ini bersedia mengorbankan nyawa atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada kaitan dengan kisah korban pada bulan haji. Nabi Ibrahim alaihissalam
telah pun bermimpi. Atas mimpinya baginda terkejut dengan ayat perintah dalam mimpi tersebut, yang mana Nabi Ibrahim telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan satu perintah yang sangat berat, yang sangat susah, iaitu menyembelih ataupun menggelar leher Nabi Ismail AS. Dahlah pula Nabi Ismail itu anak Nabi, anak kesayangan Nabi Ibrahim. Telah Allah perintahkan daripada 9 Zulhijjah hinggalah ke 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi tak berhenti. Allah perintahkan dia menyembelih Nabi Ismail AS. Kemudian Nabi Ismail pun berkata kepada Nabi Ibrahim, setelah kedua-duanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah, Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah. Kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya, itu telah menjalankan perintah kami. Allah kata Nabi Ibrahim telah pun rebahkan Nabi Ismail untuk sembelih Nabi Ismail. Kalau kita tuan-tuan nampak pisau dah kat sini, terkencing terberak tuan-tuan. Silap-silap yang anak bunuh bapak lah pula. Ini Nabi Ismail. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, percubaan menyembelih Nabi Ismail AS tidak berjaya. Cuba, dah kelar dah, tak luka, tak luka leher Nabi Ismail AS. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kami Allah menyuruh, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya kami membalas orang yang berbuat baik, dalam surah As-Saffat. Kemudian Jibril alaihissalam muncul membawa seekor kibas sebagai pengganti. Allah berfirman, dan kami tebus anaknya dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Begitulah kisah disyariatkan sembelih korban. Nak sambung ke nak tamatkan tuan-tuan? Kita baru cerita pasal Mekah, belum lagi cerita pasal Madinah. Kenapa pula Madinah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Tadi cerita atas doa Nabi Ibrahim AS, maka Mekah pun telah menjadi satu tempat yang aman, satu tempat yang mulia. Madinah bagaimana pula? Tidak diceritakan dengan kisah sirah Nabi Ibrahim. Bagaimana Madinah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita masuk sikitlah tuan-tuan. Doa Nabi Muhammad kepada penduduk Madinah. Atas sebab doa baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Madinah pun menjadi mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka, wa inni abduka wa nabiyuka, wa innahu da'aka li Makkata, wa inni ad'uka lil madinati bimithli ma da'aka li Makkata wa mithlihi ma'ahu. Nabi berdoa, ya Allah, berkatilah bagi kami dalam buah kurma kami, berkatilah bagi kami kota Madinah kami, berkatilah kami dalam ukuran sa' kami, dan berkatilah kami dalam ukuran mud kami. Ini timbangan orang dulu-dulu Kalau kita sekarang pakai hati lah, kilogram lah kan. Zaman dulu mud, sa'. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba kekasih dan nabimu. Tengok, Nabi Ismail menggunakan nama Nabi Ibrahim. Ini kita panggil apa tuan-tuan? Kita menggunakan nama seseorang dalam doa untuk menjadi asbab Allah terima kita. Apa nama itu? Ya, tawassul. Inilah menjadi perdebatan orang zaman sekarang. Mana boleh tawassul? Kita hanya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bertawassul kepada manusia, kepada Nabi, mereka telah melakukan syirik. Betul? Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad telah melakukan tawassul menggunakan nama Nabi Ibrahim. Dia sebut apa? Nabi Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu, Nabi-Mu.
sesungguhnya aku adalah hamba dan nabimu juga. Dia berdoa. Dia menggunakan nama kekasih Allah dengan harapan Allah terima kita. Macam tu juga kita nak jumpa majikan kita. Kita nak minta sesuatu. Kalau tuan-tuan jumpa majikan, majikan tak suka tuan-tuan, confirm tak dapat. Jadi tuan-tuan panggil, sinilah, kau kan kesukaan bos. Kabel yang kata, kabel lah. Jadi Nabi Muhammad menggunakan nama Nabi Ibrahim untuk supaya doa dia diterima. Nabi Muhammad dah confirm Nabi Muhammad tu doa diterima. Tapi Nabi Muhammad guna juga nama Nabi Ibrahim. Dia berdoa untuk Mekah. Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah. Dan sesungguhnya aku sekarang berdoa memohon kepadamu untuk kota Madinah. Ini dengan doa semisal dengan apa yang pernah didoakan olehnya Ibrahim buat Mekah, dan hal ini semisal, semoga pula disertakan bersama. Jadi diterima tak? Diterimalah doa Nabi Muhammad. Jadilah kota Madinah mulia seperti kota Mekah. Jadi kota Mekah mulia atas doa Nabi Ibrahim, dan kota Madinah mulia atas doa Nabi Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur tuan-tuan. Kita dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW atas sifat Allah yang Ar-Rahman tadi, Ar-Rahim tadi, telah pun memilih kita. Allah pilih kita tuan-tuan. Jadi kita kena bersyukur. Buatlah perintah Allah dengan bersungguh-sungguh. Moga dalam segala pengajaran daripada kisah pengajaran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini menjadi titik permulaan untuk kita berubah. Kalau tidak semalam, hari inilah kita berubah. Kalau tidak hari ini, besoklah kita berubah. Kalau Nabi Ibrahim yang merupakan bapa sekalian Nabi dan Rasul, termasuklah Nabi Muhammad SAW itu telah sempurna mengerjakan perintah. Nabi mengerjakan perintah, kita ini sudah pastilah kena ikut perintah sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Muhammad SAW yang baik, sehingga kita berjaya dikumpulkan bersama dengan para rasul di dalam syurga nanti. Jadi tuan-tuan, ada banyak lagi sebenarnya, tapi tak apalah, kita skip. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini sedikit sebanyak memenuhilah permintaan masjid untuk menyampaikan ibrah pengajaran daripada bulan Zulhijjah yang ada kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Sarah. Siti Sarah saya tak sampai. Okey, apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon keampunan sekiranya ada mengguris kata, bicara yang tidak sopan kepada tuan-tuan. Saya menyusun 10 jari, memohon keafan di atas segala kelemahan saya, atas tutur bicara sekiranya ada salah dan silap. Semoga kita semua dalam kalangan orang-orang yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudahi kita punya kuliah ceramah pada malam ini dengan sedikit doa. Mudah-mudahan menjadi asbab kepada kita berubah dan menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa wahdina ila siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.